Spekulasi persoalangan lelaki utama negara itu mahu keluar dari BAM bertiup lebih kencang selepas Zeja bertemu dengan pihak pengurusan badan induk tersebut pada Isnin. Diikuti dengan BAM mengadakan mesyuarat kecemasan dengan kehadiran semua ahli jawatan kuasa dari setiap negeri. Setakat ini, Zeja enggan mengulas lanjut tentang perkhabaran itu sehingga BAM memberi kenyataan rasmi. Saya boleh cakap, saya rasa bukan tempat saya untuk komen apa-apa tentang ni. Saya rasa any announcement, saya rasa BM akan announcekan. So, saya rasa as a player, apa yang saya mahu, saya rasa just to train, just to perform and just to produce good result and make my country proud. Itu saja yang saya fikir. So, kalau hari ini saya satu player, satu budak yang sangat rebel, you won't able to see me in this training center. Itu yang saya mau cakap aja. Yang lain no comment. Saya rasa BM akan announce lah kalau ada announcement. Itu aja. Dicanang sebagai pengganti Datuk Lee Chong Wei yang setia bersama BAM, Zeja bagaimanapun berharap dia tidak dibandingkan dengan legenda badminton negara itu. First, saya rasa saya bukan Datuk Lee Chong Wei. Apa yang dia sudah achieve, apa yang dia ada, tak boleh, is totally different dengan saya. So, saya tak boleh cakap saya mau benda macam ni. So, yeah. Dalam pada itu, pengarah teknikal bahagian perseorangan BAM, Wong Chung Han, akui satu kerugian besar sekiranya Zeja tidak lagi bersama BAM. Ia juga bakal memberi impak kepada barisan kejurulatihan untuk mempersiapkan pemain terbaik dalam tempoh yang singkat. Kerisauan itu tidak menjadi kerisauan. Bagi saya mungkin kecemasan sikit lah. Ya, nanti kita hilang kita punya number one dan kita kena rush untuk usahakan lagi orang baru dengan lebih cepat lagi dari segi timeline kita untuk membangkitkan lagi pemain-pemain yang lebih berwibawa selain daripada Zeja saja. Jadi dan juga waktu ini kita sudah berusaha untuk membawa naik pemain-pemain lain dan kita nampak progres Jiong itu agak kira positif dan kita itulah langkah-langkah yang kita sudah bersedia lah. Ya, jadi untuk isu Zeja itu ya memang akan ada kekacauannya kalau ia ada berlaku. Chung Han turut menjelaskan dia tidak pernah bertanya kepada Zeja tentang spekulasi tersebut selain hanya berbincang tentang latihan serta penambahbaikan prestasi sahaja. Memang kadang-kadang kita ada bincang, tapi bukan pasal bincang ini kan. Kadang-kadang ini apa-apa keputusan kita selalu berbincang lebih pada performance, lebih pada teknikal, apa program latihan dan juga kita punya target untuk tahun 2022 itu semua. Lebih kita bincang dari itulah. Kalau berbincang pasal career path atau positioning dia itu lebih pada kalau ada apa pun lebih pada kalau Zeja akan bincang bukan dengan kita lah ya. Secara teknikalnya, BAM memiliki dua pilihan pemain perseorangan lelaki sahaja kerana hanya Zeja dan Eng Ziyong berada di bawah ranking 50 terbaik dunia. Dengan usia yang hanya dibezakan 2 tahun, Zeja bagaimanapun memiliki reputasi lebih baik dengan pencapaian meraih emas seluruh England, manakala Ziyong yang digelar Mushroom rekod 3 kejuaraan cabaran antarabangsa Grade 3 pada 2001 seperti Scottish Open. Okey, untuk mengulas lebih lanjut dan mendalami isu ini, tak lain tak bukan bekas pemain yang pernah berada dalam situasi yang lebih kurang sama. Kita bawakan Roslin Hashim. Roslin, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Apa? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, baik. Roslin, sebelum kita pergi lebih jauh tentang perbincangan kita, saya nak tanya terlebih dahulu, senario pemain keluar daripada BAM bukan cerita baru. Daripada dulu dah pun berlaku. Roslin sendiri pernah melakukan perkara yang sama. Jadi, saya nak tanya, apa sebenarnya yang pemain mahukan bila keluar daripada BAM pada ketika BAM sudah pun menyediakan semuanya untuk pemain? Kalau kita tengok macam senario apa pemain-pemain keluar daripada BM, ya mungkin kenyataan saya ni mungkin agak keras.
Tetapi apa yang berlaku sebelum-sebelum ini, seperti yang kita tahu, memang segala apa kemudahan, facilities yang diberikan oleh BM memang sudah mencukupi. Tetapi saya rasa mungkin ada isu-isu lain yang ada beberapa pemain mungkin tidak berpuas hati, mungkin dari segi persiapan mereka, dari segi mungkin kejurulatihan ataupun mungkin pengurusan yang mereka tidak dapat meluahkan. Ini mungkin ini yang berlaku. Okey, selalunya Roslin, apabila kita membuat keputusan untuk keluar daripada BM, apakah agaknya kesukaran yang selalunya dihadapi oleh pemain untuk mereka beralih daripada di bawah BM kepada profesional? Nak survive tu. Okey, selalunya kemungkinan mereka lebih selesa apabila berada di luar, walaupun mereka merasakan yang kalau dari segi mungkin sparring agak berkurangan, dan juga mereka harus berbelanja sendiri untuk pergi ke tournament atau mencari sponsor untuk tajaan untuk mereka. Memang itu mereka akui agak sukar apabila berada di luar, tetapi dari segi diri mereka sendiri, mereka bebas untuk buat apa saja, kerana kebanyakan pemain-pemain yang keluar daripada BM ni mereka sebenarnya dah lama berada di dalam, dan mereka dah tahu macam mana persiapan untuk mereka sertai kejohanan. Cuma yang sedikit mengganggu mereka adalah mereka untuk mencari penaja. Tetapi dari segi persiapan mereka, latihan, mereka dah tahu. Masa Roslin dulu ada kena bayar pampasan tak? Macam saya dulu, memang saya kena bayar pampasan sebanyak 68,000. Jadi isu ini sebenarnya adalah isu yang memang harus dikaji semula oleh BM, kerana ramai pemain-pemain yang keluar tanpa mengenakan apa-apa. Sedangkan ketika zaman saya dikenakan pampasan selama 68,000. Kerana kalau ini berlarutan, saya rasa lebih ramai mungkin pemain-pemain yang senang je yang akan keluar daripada BM. Okey, baik Roslin. Tadi kita dapat dengar komen daripada Zeja, kena tunggulah BM untuk buatkan kenyataan rasmi. Jadi nampaknya macam perkara ini dah pun hampir-hampir nak jadi. Bermakna BM perlu, kalau perundingan itu berlaku, apakah BM perlu melepaskan Zeja? Mungkin ada bayaran ataupun tidak, dan apakah sebenarnya tindakan yang perlu dilakukan oleh BM kalau dia masih lagi mahukan Zeja, ataupun kalau Zeja dah keluar, apa yang BM perlu buat untuk memperkukuhkan lagi perseorangan lelaki? Okey, benda ni itulah yang macam saya cakap tadi, BM harus melakukan sesuatu tindakan ataupun sesuatu usul untuk benda perkara ini tidak merebak kepada pemain-pemain yang kalau kita tengok seolah-olah macam senang je mereka nak keluar daripada BM. So tidak ada apa-apa tindakan. Sedangkan ketika saya dulu, lebih kurang dalam 20 tahun dulu lebih kurang kena bayar. Kenapa saya dikenakan tindakan? Kenapa selepas pada itu, selepas saya dah tak ada dah pemain-pemain yang dikenakan tindakan sebegini. So benda ni seolah-olah longgar. Pengurusan yang dilakukan oleh BM ni agak longgar, kerana mudah bagi seseorang pemain keluar daripada BM, dan sudah sememangnya mereka akan bermain juga untuk masih lagi mewakili Malaysia. Tetapi apakah tindakan yang dilakukan oleh BM untuk menghalang mereka daripada keluar? Okey, menyentuh tentang masa depan Zija sekiranya betul dia bergelar profesional. Untuk sekarang ni kita lihat Zija boleh dikatakan kita punya harapan nombor satu lah untuk perseorangan lelaki. Jadi sekiranya lepas ini Zija bertindak sebagai profesional, Roslin melihat
kerjayanya boleh berkembang lebih jauh lagi seperti yang dia harapkan? Kalau dilihat sebab macam sekarang ni saya pun tak tahu ke mana arah kalau benda ni berlaku terhadap Lizija, saya pun tak tahu di mana arah dia nak sertai di luar kerana perkara ini macam Lizija harus berfikir lebih jauh sebenarnya. Kalau untuk menjadi pemain profesional kerana banyak juga perkara-perkara yang harus beliau lihat atau utamanya dari segi sparring. Dari segi sparring beliau. Tetapi saya rasa Lizija lebih tahu apa yang beliau nak dalam kerjaya beliau dan juga masa depan beliau. Okey, Roslin, yang terakhirnya soalan ni mungkin nakal sikit. Okey, ada dengar-dengar ke Zirja ada masalah ke dengan individu dalam BAM tu sendiri ataupun dia ada masalah dengan BAM sebenarnya? Kalau dilihat senario yang berlaku ataupun kabar angin yang kita dengar mengatakan Lizija akan keluar dan juga mereka juga ada buat pembincangan dengan BM kan tentang perkara ini, sudah semestinya ada masalah. Sudah semestinya ada masalah. Kalau tak ada masalah, dia tak akan ada perbincangan. Dia tidak akan ada kabar angin ni semua ataupun bayangan mengatakan Lizija akan keluar. Okay. Kan? Sudah semestinya ada masalah. Cuma kalau saya sendiri secara individu, saya sendiri tak tahu apa masalah Lizija dengan individu di dalam ataupun badan induk tu sendiri. Pandai Roslin menepis soalan nakal akhbar tu. Okey, baik. Terima kasih Roslin Hashim. Terima kasih Roslin. Lagi tak habis isu ni, kita akan buat analisis nantilah bersama Roslin di edisi yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Akbar, Su. Alright.